Okay, so hai semua, kita continue lagi dengan kita punya subtopik baru. Okay, tadi kita jumpa yang pertama, kita nak kenal dulu kan, garis lari dengan garis rentang lintas, dengan garis rentas lintang. So yang kedua ni, kita nak belajar tentang apakah sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okay, so nanti cikgu akan bagi tahu lah sambil-sambil tu in English punya keyword dia. Okay, so hari ni kita nak belajar dulu kita punya standard pembayaran kita. Okay, cikgu nak kenal kat kamu. Okay, lepas tu cikgu nak terangkan kat kamu apa dia punya ciri-ciri sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okay, so cikgu bagi tahu sikit sudut sepadan ni in English kita panggil dia sebagai corresponding angle. Okay, cikgu tulis kat sini. Cikgu nak selitkan sikit bahasa Inggeris supaya kamu lebih familiar lagi lah. Corresponding angle. Okay, lepas tu cikgu nak kenal kamu sudut selang-seli. Sudut selang-seli kita panggil dia sebagai alternate angle. Alternate angle. Okay, lepas tu cikgu ada sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni kita panggil interior angle. Okay. So, kamu boleh take note kalau kamu nak ambil. Okay, kalau kamu nak guna bahasa Melayu pun tak apa, nak guna bahasa Inggeris pun tak apa. Okay, so kita continue lagi. Okay, so ini adalah ciri-ciri yang adalah 3 ciri-ciri yang kamu perlu tahu dan patut tahu. Okay, so yang pertama sekali, kita jumpa sudut sepadan. Okay, so sudut sepadan ni kita panggil dia sebagai corresponding angle. Okay, so apa ciri-ciri dia? Okay, so nampak tak ni? Kalau cikgu ada 2 garis lurus yang selari, nampak tak ni anak panah ni means garis lurus tu selari lah macam ni kan. Okay, garis lurus tu selari dengan yang ini. Okay, lepas tu cikgu ada satu line, okay, satu garis rentas lintang. Okay, garis rentas lintang ni dia melalui yang garis lurus cikgu yang selari tadi. Okay, lepas tu apa sudut yang kita dapat? Okay, apa sudut yang kita dapat? Kamu tengok dekat sini, cikgu ada sudut B dengan sudut A. So, maka sudut A dengan sudut B ni akan sama. Okay, katakanlah A ni 30, B ni pun akan dapat 30 juga. Okay, kalau lah sini 50, sini pun akan jadi 50. Sudut mereka ni sama. Okay, yang ni kita panggil dia sebagai sudut sepadan. Sudut sepadan ataupun cikgu panggil sebagai corresponding angle. Okay, cikgu tulis kat sini. Corresponding angle. Okay, so yang ni cikgu ada tips nak bagi kamu ingat. Okay, kamu boleh guna huruf F. Okay, so kamu nampak tak macam huruf F kat sini? Ni, sekejap cikgu guna highlight. Okay, ni nampak tak macam huruf F kat sini? Tu huruf F kan? Huruf F. So, yang dalam huruf F tu, okay, dalam huruf F tu, sudut mereka ni akan sama. Katakanlah kat sini 20, dekat sini pun akan jadi 20. Okay, sama juga, yang ni F yang macam dekat atas kan? Okay, yang ni huruf F yang dekat bawah. Macam ni kan? Ni F. Okay, so yang ni, katakanlah sini A, sini B. Okay, katakanlah sini 30, sini pun akan dapat 30 juga. Okay, so kamu ingat je, kamu ingat huruf F. Okay, so huruf F nampak tak? Atas, okay, huruf F ni, bawah ni dengan bawah ni. Mereka akan sama sudut dia. Dia tak boleh atas dengan atas tau. Sebab kita tak ada garis yang ni yang kena dengan dekat bahagian atas ni. Katakanlah kamu nak buat ni kan. Kamu nak buat yang ni sama dengan yang ni. Tak boleh lah. Sebab kita tak ada garis pun yang macam untuk nak menemukan dia punya sudut ni. So tak boleh buat macam tu. Okay, tapi kalau kamu nak buat yang huruf F tu, okay, tengok cikgu lukis kat ni, yang ni F dia terbalik kan? F dia kamu nampak macam ni bentuk F dia. F dia macam tu. Tapi yang ni F cikgu macam ni. F cikgu macam F biasa lah, kita tulis huruf F biasa. Yang ni F dia macam terbalik, kaki dia dekat atas, yang ni kaki dia dekat bawah. So, sudut mereka ni akan sama. Nampak tak? Yang ni akan sama dengan yang ni. Lepas tu kalau F terbalik ke atas, yang ni akan sama dengan yang ni. Sama juga, okay, sama juga kalau cikgu ada F yang macam F dia ke kiri ke apa kan? Okay, kejap cikgu lukis sikit. Okay, katakanlah F cikgu macam ni. Okay, so cikgu ambil highlight. Okay, cikgu ambil highlight sikit supaya nak bagi kamu nampak. Okay, ni dengan yang ni, lepas yang ni. Okay, so kamu nampak huruf F yang terbalik kan?
Okay, so katakanlah dekat sini cikgu ada A. Okay, bawah ni pun cikgu akan dapat B lah. So A akan sama dengan B. Katakanlah dekat sini angle sudut cikgu 30. So bawah ni pun akan jadi 30. So kalau sudut sepadan ni kamu just ingat huruf F. So sudut dekat bawah yang dekat kapit dengan bawah tu dia akan dapat sama. Kalau 30, 30 lah dia. Okay. So yang tu untuk yang pertama. Okay, lepas tu kita pergi yang kedua. Okay, kita pergi yang kedua. Sudut selang-seli. Okay, sudut selang-seli ni in English tadi cikgu ada bagi tahu adalah alternate angle. Okay, alternate angle. Okay, so apa dia? Dia nama pun selang-seli, mestilah dia pun ni akan berselang-seli. So kamu tengok kat sini, nampak tak ada dua garis lurus, dua garis lari. Lepas tu ada rentas lintang tadi ni, kat dekat tengah-tengah ni. Lepas tu sudut dia pun ni, nampak tak yang cikgu highlight ni? Okay, sudut ni nampak tak dia macam berselang-seli dekat sini. So C ni akan sama dengan sudut B. Katakanlah C ni 20, okay, B ni pun akan jadi 20. Okay, so bila kamu nampak macam ni, kamu nampak tak ada satu bentuk huruf tu? Ini kita cikgu ada tips kat kamu boleh ingat kalau alternate angle huruf Z. Macam tu. Kalau corresponding, kamu ingat huruf F. Macam tu F kan? Ni F, yang ni Z. Kalau alternate, Z. Okay, sama juga. Okay, sama juga. Kalau lah cikgu ada macam ni, line. Okay, garis. Okay, lepas tu yang ni Z dia macam ni kan? Okay, let's say cikgu ada Z cikgu macam terbalik. Okay, sana cikgu ambil highlight. Okay, katalah cikgu ambil Z macam ni pula. Macam ni. So sama juga, kita still nampak huruf Z dekat sini kan? Nampak tak? Z, Z. So sudut dekat dalam ni, dia akan sama. Yang ni alternate dia dekat sini. Ataupun kita panggil dia sebagai sudut selang-seli. Katakanlah dekat sini 20, dekat sini pun akan dapat 20. Boleh? So yang ni alternate, kamu ingat huruf Z. Kalau huruf corresponding, kamu ingat huruf F. Tak kisahlah F tu terbalik ke, tapi dia mesti dalam yang ni. Kawasan F ni kan? Kalau kamu lukis huruf F ni, mesti yang dekat sini dengan dekat sini. Kalau kamu lukis huruf Z, mesti dekat yang dekat hujung tu. Dekat bucu tu. Kalau sini dengan sini. Yang F ni, bucu ni juga. Kamu jangan ambil yang bahagian atas lah. Atas tak boleh sebab kita tak ada satu line yang sama dengan dia. So tak boleh. Okay. Lepas tu yang ketiga cikgu ada. Okay. Cikgu ada hasil tambah sudut pedalaman. Okay. Ataupun tadi cikgu ada bagi tahu interior kan. Okay. Interior angle. So cikgu tulis kat sini interior. Okay. So yang ni kalau hasil tambah mereka akan dapat 180. So tengok ni. Nampak tak? C dengan D. So bila C kamu tambah dengan sudut D, kamu akan dapat 180. Okay, yang ni cikgu ada tips bagi kamu ingat. Okay. Yang ni kita nampak macam bentuk huruf C. Nampak tak huruf C? So cikgu tulis kat sini C. Kalau interior, dalam dia ni. Dalam dia akan sama. Okay, tak kisahlah C tu terbalik ke macam mana pun. Okay, let's say cikgu ada C macam ni kan. Okay, yang ni cikgu ada C yang terbalik. So, katakanlah cikgu ada C yang betul. Okay, C yang macam betul lah kita lukis kan. Macam ni. So, mereka ni akan, kalau kamu tambah kedua-dua sudut ni akan dapat 180 sini. Tambah dengan sini akan dapat 180. Okay. So, itu adalah untuk ketiga-tiga angle cikgu nak pindah kat kamu. Okay, cikgu ada corresponding angle, alternate angle dengan interior angle. Okay. So, jom kita tengok latihan dulu. Okay, dekat sini. Salin setiap rajah yang berikut, terangkan dan nyatakan sama ada dua sudut yang dilabel dengan A dan B ialah sudut sepadan, sudut selang-seli atau sudut pedalaman. Okay, so sekarang ni kita nak buat, kita nak namakan sudut AB, setiap sudut AB ni, okay, kita nak namakan dia sama ada sudut sepadan, sudut selang-seli ataupun sudut pedalaman. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay. So, first kali kamu tengok A dan B. Okay. So, A dan B dekat sini. Kamu nampak macam huruf C kan? Okay. Cikgu ambil highlight. Okay. Nampak tak dia macam huruf C dekat sini? So, A dengan B ni kita tahulah nama dia adalah interior angle. Okay. Ataupun cikgu tulis dalam bahasa Melayu, sudut dalaman. Okay. Maksudnya hasil tambah A dengan B ni akan dapat 180. Okay, sudut A tambah sudut B akan dapat 180. Okay, lepas tu
Yang B pula. Okay, yang B pula kamu nampak macam huruf F kat sini. So yang ni. Okay, lepas tu yang ni. A dengan B. Mereka ni akan sama. Sudut A dengan sudut B akan sama. So kita nampak macam huruf F dekat sini. So bila huruf F, cikgu cakap apa tadi? Kalau huruf F dia akan jadi sudut sepadan. Okay. Sudut sepadan. Sudut dekat sini. Sudut sepadan. Okay. Mana kata ciri-ciri dia, sudut A akan sama dengan sudut B. Okay. Lepas tu, kamu buat pula yang C. Okay, yang C ni kamu nampak apa? C ni kamu nampak macam huruf Z. Nampak tak huruf Z kat sini? So bila huruf Z, okay, so dia akan dapat sudut alternate angle ataupun selang-seli. Okay, so dia kat sini alternate ataupun selang-seli. Okay, so A dengan B akan sama juga. Kalau lah A ni 30, sudut B pun akan dapat 30. Okay, so jom kita tengok yang terakhir. Okay, yang ni kamu nampak bentuk apa? Ini pun dapat bentuk F. Nampak tak? Ni, F. So yang ni F macam ni kan? Yang ni F dia terbalik kaki dia ke atas. Okay, so yang ni kita akan dapat sudut sepadan. Okay. Sudut sepadan means sudut A akan sama dengan sudut B. Okay, katakanlah A ni 20, B pun akan jadi 20. Okay, so itu intro untuk yang jenis sudut tu. Nanti kita akan bincang macam mana nak bincang masalah pasal sudut ni lah. Okay, so before kita masuk tu, mai cikgu nak ingatkan kamu lagi. Okay, kita ada 3 jenis sudut. Okay, so yang ni cikgu lukis dulu. Okay, yang ni huruf F. Okay. Lepas tu, cikgu ada huruf Z kan? Okay. Cikgu ada huruf Z. Okay. Lepas tu cikgu ada huruf C. Macam ni. Okay. So ni semua ni garis yang selari tau. Okay. So cuba tengok kat sini. So yang ni akan sama dengan ini. Katakanlah A ni A, yang ni B. So sudut A akan sama dengan sudut B. Yang ni kita panggil dia sebagai sepadan. Okay, ni yang pertama, sepadan. Lepas tu kita ada alternate. Ni sambung lagi. Line dia macam ni kan? Macam ni, sambung lagi. So ni kita dapat sudut alternate ataupun selang-seli. Okay, cikgu tulis kat sini, selang-seli. So kata kalau dekat sini 20, dekat sini pun akan dapat 20. Okay, lepas tu cikgu ada yang terakhir, sudut interior. So ni macam ada lagi line lah. Ni cikgu lukis macam huruf supaya kamu lebih ingat. Okay, katakanlah sini A, sini B. So ini A tambah B akan dapat 180. Ini kita panggil dia sebagai interior. Okay, interior angle. Okay. So ini saja 3 jenis sudut yang kamu patut tahu. Okay, so cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, dia tanya cikgu dalam kelas. Thank you.